Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kita dapati dalam masyarakat kita telah berlaku satu fenomena yang kita boleh sebut dalam bahasa mudahnya saling kata mengata di antara satu sama lain. Kita perhatikan bagaimana bukan sahaja di kalangan para penuntut ilmu saling membuat tuduhan dengan menggunakan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya keluar di kalangan orang-orang yang rajin ke masjid, rajin menghadiri majlis-majlis ilmu dan seumpamanya. Malah fenomena ini telah merebak di kalangan guru-guru agama, di kalangan asatizah, dan kadang-kadang kita melihat ada tokoh-tokoh tertentu yang digelar atau dipanggil sebagai tuan-tuan guru pun terjebak sama dalam perangkap iblis seperti ini. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudari sekalian, apabila kita menjadi seorang guru agama, kita menjadi penuntut ilmu, menjadi seorang yang rajin ke masjid, maka sepatutnya akhlak dan peribadi kita mencerminkan aktiviti kita yang sering mengunjungi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali kita melihat di kalangan orang-orang yang mendakwa atau melabelkan diri mereka sendiri sebagai geng sunnah ataupun geng salafi ataupun bermanhaj dengan manhaj salaf, menisbahkan diri mereka sebagai satu generasi yang mencontohi kononnya Nabi, para sahabat, para tabi'in dan seumpamanya. Tetapi tutur kata yang keluar daripada mulut mereka tidak mencerminkan kesunnahan ataupun tidak mencerminkan kemuliaan ataupun selarinya dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka timbul persoalan dalam masyarakat, di manakah sunnahnya kita? Di manakah manhaj salaf yang kita war-warkan selama ini? Jikalau itu yang berlaku di kalangan kita, apatah lagi jikalau berlaku pertembungan di antara kumpulan A dengan kumpulan B yang masing-masing mendakwa dengan manhaj salaf, maka ini bertentangan dengan manhaj salaf yang sebenarnya. Saudara-saudari sekalian, begitu juga kita dapati dalam masyarakat kita ada kalangan yang mendakwa mereka sebagai al-faqir, tetapi penuh dengan sumpah seranah di dalam tutur kata mereka ataupun tulisan-tulisan yang mereka paparkan pada Facebook, pada WhatsApp dan sebagainya. Ada di kalangan mereka yang mendakwa bahawa mereka terlibat atau menyertai kumpulan tarikat yang tertentu, jalan kesufian yang tertentu, tapi mulutnya celupar, mudah menggunakan perkataan-perkataan yang kesat, yang kasar, yang buruk kepada saudara-saudara seagama. Di manakah tarikat yang kita belajar selama ini? Di manakah jalan kesufian yang kononnya membersihkan jiwa dan hati kita? Saudara-saudari sekalian, jikalau benar kita ini seorang yang mengikuti tarikat, jikalau benar kita mengikuti satu jalan kesufian, sudah tentulah pribadi dan akhlak kita mencerminkan bagaimana bersihnya jiwa dan hati kita. Ada di antara kita yang saling tuduh-menuduh antara satu sama lain, menganggap bahawa manhaj mereka lah yang paling benar atau kumpulan mereka lah yang paling betul. Saudara-saudari sekalian, jikalau kita seorang yang mengikuti jalan tarikat ataupun jalan kesufian yang tertentu, tapi apa yang kita amalkan, yang terpapar dalam kehidupan kita, selari dengan Al-Quran dan Sunnah, itulah manhaj salaf. Jikalau kita seorang yang mempunyai, yang mendakwa sebagai bermanhaj salaf, dan kita mementingkan akhlak yang baik yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah jalan kesufian yang sebenarnya. Kita tidak mahu lagi mempunyai masalah dalam masyarakat seumpama kata-kata yang benar tetapi yang tergambarnya adalah sebaliknya. Kita tidak mahu seperti yang diumpamakan seperti ketam mengajar anaknya berjalan betul ataupun pepatah-pepatah yang lain. Apa yang penting, ingatlah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu bercakap apa yang tidak kamu lakukan? Amat besar kemurkaan Allah apabila kamu bercakap apa yang tidak kamu lakukan. Wallahu a'lam.